Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan Farid Misbah, Mazia Muhammad, Aziz Taifur. Moga kalian dan juga keluarga berada dalam penjagaan dan juga kasih sayang, perhatian daripada Allah SWT, kerana dialah sebaik-baik tempat untuk kita mengadu. Hamizal, Jikalo, Anita Osman, Mayu Safawi, jangan lupa andai anda dapati kuliah kita ni manfaat, tolong share dengan teman-teman yang lain, sahabat, mungkin kalangan mereka yang sedang bercuti, yang sedang berehat. Mudah-mudahan sebelum tidur pada malam ni kita dapat mendengar kupasan daripada ayat-ayat Allah SWT. Mudah-mudahan dengan caranya kita dapat mendekatkan diri kepadanya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kamu nak bercakap dengan Allah, maka rajin-rajinlah sembahyang. Kalau kamu nak Allah bercakap dengan kamu, rajin-rajinlah membaca Al-Quran. Zila Awi Maknong. Mudah-mudahan malam ni kita dapat belajar sedikit daripada Allah SWT, surah yang sangat dicintai oleh Nabi SAW. Seperti yang kita lihat latar belakang fadailnya, surah yang paling banyak dibacakan Nabi SAW, iaitulah surah As-Sajdah. Setiap malam sebelum tidur baginda akan baca surah ni, dan juga surah Al-Mulk, 3 Qul, dan Nabi akan baca surah Al-Isra, surah Az-Zumar. Semua telah kita kupas dalam Facebook, dalam pertemuan Facebook ni. Alhamdulillah, setahun yang berlalu banyak surah yang dapat kita sentuh bersama-sama. Jadi ayat yang menjadi fokus kita pada malam ni adalah ayat ke-18 dan 19 daripada surah As-Sajdah. 2 ayat je, tak panjang, insya-Allah. Sekejap Halidah Hasan, barakallahu fikum, Umar Ahmad. Moga-moga soalan yang tanya saya dah dapat jawab dekat Telegram ataupun dekat WhatsApp grup kita. Tuan-tuan yang belum masuk dalam grup kita, Syekh Muhammad Asfani, dalam Telegram sahabat Zazan, dijemput untuk hadir bersama di situ. Ada banyak pertukaran, ada banyak doa, ada banyak sharing yang berlaku kat situ. Ahlan wa sahlan semua. Terima kasih Mayu Sapawi. Fokus kita masih lagi menggunakan tafsir Ibn Katsir, dan kita berada pada jilid yang ke-7, pada ayat yang ke-18 daripada surah As-Sajdah. Jadi tolong buka jilid ke-7 surah As-Sajdah ayat ke-18 dan 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afaman kana mu'minan kaman kana fasiqan la yastawun. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. Maka apakah orang beriman sama seperti orang fasik? Mereka tidak sama. Adapun orang-orang beriman yang mengerjakan amal salih, bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang mereka telah kerjakan. Jadi Allah mengkhabarkan kepada kita di sini tentang keadilan dan juga kepemurahannya, iaitulah pada hukumnya pada hari akhirat tidak akan sama di antara orang beriman, iaitu orang mengikut ayat-ayatnya, yang mengikuti nabinya, dengan orang-orang yang fasik, iaitu orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah SWT, yang mendustakan para rasul yang diutuskan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam ayat yang lain, am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Apakah orang yang buat kejahatan itu menyangkakan bahawa kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, iaitu sama di antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah apa yang mereka sangkakan itu. Jadi tuan-tuan yang mulia-mulia, ayat ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir adalah berkaitan tentang peristiwa berlaku antara Ali bin Abi Talib dengan seorang musuh Allah yang bernama Uqbah bin Abi Mu'ayt. Kalau Imam Qurtubi pula mengatakan Al-Walid bin Uqbah bin Abi Mu'ayt. Yang pentingnya kebanyakan mereka mengatakan Uqbah bin Abi Mu'ayt. Siapakah Uqbah bin Abi Mu'ayt ni tuan-tuan? Mari kita baca sikit dulu. Hamidah Abdullah, Aziz Taifur. Jadi untuk itu Allah telah firman, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa. Apakah orang beriman sama seperti orang fasik? Mereka tidak sama, iaitu di sisi Allah pada hari kiamat nanti mereka tak akan sama. Kalau kat dunia kita lihat, mungkin orang beriman dengan orang fasik itu sama, sama-sama berpelajaran, sama-sama berpangkat, sama-sama memiliki harta. Ada orang fasik yang hidupnya lebih kaya daripada orang beriman, tapi secara lumrahnya kita lihat lebih kurang sama lah tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Pencapaian kebendaannya ramai orang beriman yang berjaya macam orang fasik juga. Tapi yang dinyatakan perbezaan kat sini tuan-tuan adalah di akhirat nanti.
Jadi perkataan fasik ini kalau kita lihat dalam kitab-kitab tafsir, contohnya tafsir Al-Imam Al-Asfahani yang bernama Mufradat Al-Fazil Quran itu, demikian juga kebanyakan para ulama tafsir macam Imam Qurtubi, macam Imam Mahmud Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani menyatakan bahawa maksud fasaka yafsuqu ini berarti adalah merujuk kepada keluar. Jadi kalau kata fasaqatis samaratu ataupun fasaqatil fakihatu, buah itu keluar daripada kulitnya, mengelupas. Contohnya tuan-tuan dimulai kat Allah sekalian, kalau durian itu layak dimakan bila ia mula merekah, maka makna fasaqat ini keluar, tersembul keluar. Jadi bila merujuk kepada manusia dalam konteks pahala dosa, ia merujuk pada perbuatan melanggar perintah Allah SWT. Maknanya orang ni keluar daripada landasan ketetapan Allah SWT, maka dia dipanggil sebagai fasaqah. Dalam Quran sebut fisqan ataupun fusuk, ada bezanya. InsyaAllah nanti kalau kita jumpa ayat demikian, kita akan sebut perbezaannya tuan-tuan lebih lanjut ya. Jadi Atta' bin Yasar As-Suddi dan lain mengatakan bahawa ini turun kepada Ali bin Abi Talib dan Uqbah bin Abi Mu'id. Iaitulah Ali bin Abi Talib ini satu hari berlaku pergeseran di antara beliau dengan Uqbah bin Abi Mu'id. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu adalah seorang yang semua kita tahu kehidupan Sayyidina Ali ini serba sederhana. Dalam arti kata tidaklah hebat macam Uqbah yang kaya raya dengan anak-anaknya, dengan pencapaian kebendaannya, dengan kedudukannya. Ini adalah satu pencapaian keduniaan tuan-tuan. Sayyidina Ali tidak memiliki kelebihan seperti itu. Jadi ayat ni turun nampaknya ketika Nabi SAW dan para sahabat berada di Mekah, kerana Uqbah ini ditentang oleh Nabi habis-habisan di Mekah dan mati akhirnya dalam perang Badar tuan-tuan dimulakan sekalian. Ketika pulang daripada perang Badar, dalam setengah pendapat mengatakan dia kena kilat, setengah mengatakan dia dibunuh. Jadi dalam kes ini maksudkan ke sini berlaku pergeseran di antara Ali bin Abi Talib dengan Uqbah bin Abi Mu'id. Jadi Uqbah ni merupakan seorang yang sangat memusuhi Islam. Dia ni kalau tuan-tuan nak tahu, dia adalah orang yang kedua ataupun orang yang sama-sama besar pengaruhnya bersama dengan Abu Lahab untuk menghentam Nabi SAW dan juga menyakiti Nabi, menzalimi umat Islam. Kita semua sudah tahu ketika Nabi SAW menyampaikan Islam, maka kelihatan di belakang Nabi itu ada seorang yang mengejek, mempelekehkan, mengolok-olokkan Nabi. Maka semua orang bertanya, siapa belakang Muhammad itu? Rupanya lebih kurang sama macam Muhammad. Mereka menjawab, itulah pakcik dia, Abu Lahab. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu sebab saya pernah sentuh kenapa Allah banyak menceritakan kepada kita tentang Nabi Musa dalam Al-Quran. Kerana Nabi Musa punya banyak keserupaan persamaan dengan Nabi SAW, kerana Nabi Muhammad SAW ditentang oleh pakciknya sendiri iaitu Abu Lahab. Nabi Musa ditentang oleh pak angkat sendiri iaitu Fir'aun. Nabi Muhammad SAW ditentang oleh kaumnya sendiri, kaum Quraisy, dan Nabi Musa ditentang oleh kaumnya sendiri iaitu Bani Israel. Dipermainkan, diejek dan sebagainya. Banyak persamaan di antara Nabi Muhammad SAW dengan Nabi Musa alaihi wassalam. Jadi itu sebabnya tuan-tuan, Allah banyak membawa kepada kita kisah Nabi Musa dalam Al-Quran untuk menjadi iktibar. Jadi balik kepada cerita Abu Lahab ini. Abu Lahab berada di belakang Nabi untuk mengejek, mempelukkan dan mengatakan apa yang menyahut apa yang dikatakan Nabi sebagai pendustaan. Ketika Nabi menyampaikan satu perkara, dia duduk belakang Nabi, dia kata, jangan dengar ini orang gila, jangan dengar ini penyihir, ini pemecah belah masyarakat. Ini kerja Abu Lahab tuan-tuan. Yang kedua besar peranan untuk menyakiti Nabi adalah Uqbah bin Abi Mu'id laknatullah alaihi ini. Kalau saya bacakan sikit sirah beliau ni tuan-tuan, disebut oleh Ibn Hisham dalam sirahnya bagaimana Nabi SAW pernah ditanyakan oleh para sahabat, ataupun para sahabat seperti Abdullah bin Amr bin Al-As itu pernah ditanya. Abdullah bin Amr bin Al-As ni anak kepada Amr bin Al-As, merupakan seorang panglima, seorang yang bijak dalam Islam. Yang saya pernah ceritakan kepada tuan-tuan, ada 4 orang paling bijak dalam Islam yang seringkali menjadi jadi negotiator, menjadi perunding untuk Islam. Ini 4 orang, termasuk Amr bin Al-As orang namanya. Amr bin Al-As, Muawiyah bin Abi Sufyan, Mughirah bin Syu'bah, dan begitu juga Ziyad bin Abihi. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan ni, dia dipanggil Duhatul Arab, Dahin min Duhatil Arab, orang paling jenius dalam umat Nabi Muhammad SAW. Semuanya orang Islam yang hebat-hebat. Jadi mereka ni kalau jadi perunding untuk pihak Nabi, maka tentulah rundingan itu akan berakhir dengan kemenangan di pihak Islam, kerana kebijaksanaan mereka untuk menyusun kata-kata, untuk menyediakan fakta. Maknanya kalau pergi berunding ni bukan berunding kosong lah tuan-tuan, ni boleh Allah sekalian. Ni leadership gifted, satu benda yang memang lahir bersama dengan mereka mengikut kajiannya tuan-tuan ni. Jadi orang ni kalau nak menjadi ketua kan ada kualiti-kualiti tertentu. Adalah perkara yang dibincangkan oleh Ibn Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah itu. Contohnya ciri kepimpinan tu seorang yang
Kita berkata seorang yang ketinggiannya sekian-sekian, kalau rendah sangat tak begitu sesuai je ketua. Adalah bincangannya tuan-tuan ni mulai sekalian. Jadi balik kepada cerita tentang Uqbah bin Abi Mu'id ni, pernah ditanyakan kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, siapakah orang yang, apakah ujian yang paling teruk didapati oleh Nabi SAW, diperoleh Nabi dalam kehidupan baginda SAW ketika diutuskan. Serupa tuan-tuan, mari sama kita gunakan produk Habatus Sauda berjenama Birkah, yang dihasilkan oleh Telaga Biru dan juga Zahazan Travel. Dapatkan tuan-tuan, ini adalah satu produk yang disarankan dalam Islam oleh Nabi SAW, bahawa padanya terdapat rawatan kepada semua penyakit dan kematian. Kata baginda SAW, para sahabat yang cedera, yang luka, para sahabat yang mengalami penyakit tertentu disarankan untuk makan ini oleh Rasulullah SAW, Habatus Sauda. Cuma dalam apa yang kita lakukan di Zahazan Travel, kita telah proses dalam bentuk yang mudah untuk digunakan. Seperti ini, kapsul sedang untuk dikunyah, dihadamkan. Orang Arab panggil hadam, orang panggil hadam, dihadamkan, ditelan. Bismillah. Tuan-tuan, alhamdulillah, di kalangan sahabat yang menggunakannya mendapati banyak kesan yang baik, amazing. Seperti orang mengalami masalah tidak boleh tidur malam, orang yang orang yang kurang darah, orang yang berpenyakit pening kepala selalu, yang darah tinggi dengan izin Allah semuanya, orang yang ada masalah pendarahan, ibu yang menyusukan anak pun boleh gunakan, tambah susu insya-Allah, orang yang mudah kena sesama, gunakanlah Habatus Sauda. Dalam keadaan sekarang kita carilah apa jua rawatan yang terbaik, terutamanya bila dia disebut oleh Nabi SAW dan disebutkan dalam Quran sebagai contohnya. Jadi dapatkan Habatus Sauda Birkah. Kami sekarang mengadakan tawaran menarik untuk tuan-tuan, dengan buku-buku hadiah, dengan kurma hadiah. Tuan-tuan dapatkan Birkah Habatus Sauda daripada Zahazan Travel. Terima kasih Zahazan Travel kerana penajaan kuliah kita biasa. Dapatkan ni. Sekarang kita adakan kempen bulan Syawal yang akan berakhir tak lama lagi. Dapatkan hadiah untuk ibu bapa kita, adik-beradik kita. Mungkin kita bagi dia orang RM50, tak terasa sangat, tapi belikan ubat seperti ni, mereka ingat sampai bila. Boleh bawa dalam handbag. Okey, terima kasih tuan-tuan. Jadi pernah ditanya kepada Nabi SAW, apakah perkara yang paling dahsyat yang Nabi alami dalam kehidupan baginda SAW. Jadi Nabi telah menceritakan, Abdullah bin Amr bin Al-As menceritakan, iaitu Nabi SAW pernah datang sembahyang di dekat dengan Kaabah. Tiba-tiba datanglah si laknat ini, si mal'un ini, yang dilaknat oleh Allah ini, datang dengan bau kain, dicekiknya Rasulullah SAW, tuan-tuan, dicekiknya Nabi dengan serbannya itu. Maka Nabi hampir-hampir suffocated, tuan-tuan, hampir tercekik Nabi SAW, sehingga datang Abu Bakar radhiyallahu anhu. Walaupun Abu Bakar ni seorang yang tubuhnya tidaklah kuat mana, seorang yang kurus, datang menyelamatkan Nabi SAW dengan menolak Uqbah bin Abi Mu'id ini, berkata kepadanya, alangkah buruknya perangai engkau, adakah patut engkau membunuh seorang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah? Berani Abu Bakar As-Siddiq ni, tuan-tuan. Pada waktu itu penindasan kepada umat Islam ini amat ketara sekali, amat dahsyat sekali, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi Uqbah bin Abi Mu'id ini juga pernah mengatakan bahawa beliau akan meludah Nabi SAW, dan beliau datang untuk jumpa dengan Nabi ketika Nabi nak sembahyang dekat Kaabah, datang untuk meludah Nabi. Dia pergi ludah Nabi. Dalam mukjizat Nabi itu, maka ludahnya itu termasuk semula dalam mulutnya, terbakar lidah dia, tuan-tuan, terbakar bibir dia, hitam jadi bibir dia, dan keadaannya itu kekal, kena kekeringan itu, tuan-tuan. Macam kita pada hari ni kalau gunakan sanitizer yang berlebihan kat tangan kan, jadi hitam tangan, mati sel-sel pada tangan. Maka bibirnya itu menjadi hitam dengan sebab air ludahnya yang telah pun dipanaskan dengan api neraka itu, tuan-tuan, dan kemudian berasaplah bibirnya itu, terbakarlah mulutnya, dan mulutnya kekal berkeadaan hitam sampai hari dia mati di medan Badar, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini kisah di antara mukjizat Nabi SAW. Dalam kitab Al-Uyun oleh Ibn Said An-Nas menceritakan bahawa Uqbah bin Abi Mu'id ini pernah berpura-pura masuk Islam. Pernah, tuan, bila dia mendengar tentang kebenaran Islam dibacakan oleh Nabi, ayat-ayat yang mengkagumkan itu, dia berpura-pura masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Masuk Islam dia. Ingatkan betul. Rupa-rupanya datang sahabat baiknya yang pernah saya ceritakan, lelaki celaka yang telah pun dibunuh, satu-satunya lelaki yang dibunuh dengan tangan Rasulullah itu, iaitu Nabi membaling lembing kepadanya, iaitu Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf laknatullah alaihi, lelaki yang paling malang sekali, tuan-tuan, kerana kata Syekhul Islam, dia satu-satunya lelaki yang dibunuh oleh Nabi SAW. Para sahabat, para ulama yang mengatakan tidak dibunuh,
Cuma Nabi membaling lembing padanya, kena pada lehernya melecet, dan dengan melecet itu matilah dia. Ubay bin Khalaf ni bila dengar Uqbah bin Abi Mu'ayt, sahabat baiknya, rakan kongsinya itu masuk Islam, dia datang bertemu dengan Uqbah bin Abi Mu'ayt. Kau masuk Islam ke? Apa bodoh sangat kau? Seolah-olah begitulah kata si Ubay bin Khalaf kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt. Lalu Uqbah bin Abi Mu'ayt ni tuan-tuan telah mengatakan, tak, aku masuk Islam main-main je. Kau tak percaya? Kau tengok nanti aku ludah Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam. Maka ini yang telah saya ceritakan tadi tuan-tuan, seperti disebut oleh para ulama dalam kata-kata Ibn Sayyid Nas. Akhirnya Uqbah bin Uaid ni cuba meludah Nabi, ludah itu melayang masuk ke mulutnya semula dan mulutnya terbakar dan bibirnya hitam. Jadi ini juga dinyatakan oleh Qadhi Iyad dalam bukunya Syifa. Jadi tuan-tuan rahmati dan dikasihi sekalian, inilah dia kisah seorang yang sangat celaka di sisi Allah Taala, dilaknat oleh Allah kerana sangat banyak kejahatannya terhadap Islam, khususnya kepada Nabi kita SAW. Walaupun Uqbah bin Abi Mu'ayt ini hambanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu adalah hamba kepada Uqbah bin Abi Mu'ayt pada zaman awal Islam. Sehinggalah Abdullah bin Mas'ud dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq, tuan-tuan. Jadi menurut kisah yang dikemukakan, kalau kita lihat kata Ibn Kathir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, ini Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pertama kali jumpa dengan Nabi, dia sedang menjaga kambing-kambing milik Uqbah bin Abi Mu'ayt laknatullah alaihi. Maka Allah Mas'ud kagum melihat Rasulullah SAW akhlaknya dan mendengar tentang kebaikan Islam. Dia pun nak masuk Islam, tapi dia sebagai hamba itu sukar baginya. Maka Nabi SAW telah memanggilnya, berkata, wahai anak, Allah Mas'ud ni seorang budak, wahai anak, bawalah kambing itu kepada aku untuk aku ambil susunya. Maka kata Abdullah bin Mas'ud yang pada masa itu belum masuk Islam, kata, sungguhnya aku ini pemegang amanah. Dia tahu bosnya itu seorang yang sangat buruk perangai, tuan-tuan, Uqbah bin Abi Mu'ayt, tetapi dia sangat amanah pada tuannya itu. Kita kena ingat, walaupun kita sedang berurusan dengan orang kafir, orang yang perangainya buruk, orang tak semayang, tapi perjanjian tetap perjanjian. Jangan ada seorang daripada kita berkata, saya tak nak bayar sewa lah, pemilik rumah ni, tuan rumah yang sewa ni kaki botol, kaki perempuan. Itu tak ada kena dengan tuan-tuan. Itu masalah dia dengan Allah. Tapi perjanjian kita dengan dia, walaupun dia munafik, walaupun dia kafir, walaupun dia fasik, walaupun dia ateis, mulhid, wajib kita teruskan. Perjalanan kehidupan berjalan macam biasa, tapi masalah dia dengan Tuhan itu isu dia dengan Tuhan, bukan isu kita, tuan-tuan. Jadi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang pada masa itu belum masuk Islam, dia mengatakan kepada Nabi kita dan juga Abu Bakar yang hadir di situ, wahai tuan, saya tak boleh nak bagi kambing ini kerana kambing ini milik tuan saya. Nabi SAW telah bersabda kepadanya, baik, bawa datang kambing yang belum pernah berkahwin, maknanya kambing dara lah, kambing dara yang belum memiliki anak, maka dia tak ada susu lah. Bawa datang kepada aku seekor. Maka Abdullah bin Mas'ud membawa datang kepada Nabi SAW seekor kambing dara yang masih belum berkahwin dan tidak mempunyai susu. Nabi SAW mendoakan untuknya, maka besarlah susunya, tuan-tuan. Keluarlah susu dengan banyaknya. Nabi ambil, minum dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi minum bersama Abu Bakar As-Siddiq sehingga susu itu pun Nabi pun mendoakan semula, susunya pun surut balik seperti seolah-olah tidak ada apa yang berlaku. Itu mukjizat Nabi SAW. Ini kisah disebut oleh Al-Imam Ibn Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, antara mukjizat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayt ni seorang yang sangat dilaknat oleh Allah SWT. Dia pernah berpura-pura masuk Islam. Tujuan dia masuk Islam itu adalah kerana dia buat satu undangan jamuan di rumahnya. Jadi orang-orang kenamaan sepertinya, bila buat jamuan, dia kena hadirkan orang-orang yang kenamaan sepertinya. Dia nak cari pengaruh lah, tuan-tuan. Kan ada orang pada ini membuat satu perkara, mudah-mudahan kita nampak macam kerana Allah, tapi kita tahu sebaliknya apa tujuan dibuat itu. Bawa makan, program makan-makan, ajak orang datang. Kalau boleh biar satu dunia orang datang dapat saksikan. Ini adalah perkara riya, sum'ah, takabur, takut tak ada manfaat di situ, tuan-tuan. Maka si Uqbah bin Abi Mu'ayt yang merupakan pemuka, pemimpin orang di kalangan orang kaya yang berpengaruh dalam masyarakat Arab Quraisy ini, dia buat jamuan, dia kena hadirkan orang-orang kenamaan. Antara orang kenamaan yang jatuh dalam list dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi macam mana Muhammad nak datang kalau dia masih lagi kafir? Maka Uqbah berpura-pura masuk Islam. Tujuannya untuk mengajak Nabi datang ke programnya. Kalau Muhammad datang, maka seolah orang akan, hebatlah tengok aku ni, aku boleh pujuk Muhammad datang program aku, bukan sebarang orang ni. Jadi Uqbah bin Abi Mu'ayt ini niat hatinya, nawaitunya tak betul, tuan-tuan dimuliakan sekalian.
Dia membuat program itu memerangkap Nabi dengan tujuan untuk menunjuk kepada kaum Quraisy bahawa dia orang kaya, kata-katanya didengar. Even Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pun turut terperangkap dengannya, boleh datang ke programnya untuk jamuan, nak tunjukkan kekayaannya supaya semua orang boleh tolong viralkan kekayaannya. Ini tuan-tuan, kerja Uqbah bin Abi Mu'ayt ini kita tak payah buat lah zaman sekarang tuan-tuan. Nak menunjuk ni tak payahlah. Kita nak biar satu dunia orang tahu tentang kekayaan kita. Tuan-tuan boleh buat sekalian Jadi kerja-kerja jahiliah macam ni kita tak payah buat lah, tak payah menunjuk lah. Ada cara lain untuk kita melariskan barang jualan kita dengan cara yang betul, bukan menunjukkan kekayaan kita, tunjuk handbag kita, tunjuk kehidupan kita, tunjuk rumah kita, tunjuk lavishnya hidup kita. Bukan begitu tuan-tuan boleh kalau sekian. Tambahan pula pada zaman fitnah seperti sekarang ni, kita lihat bukannya semua orang dalam kesenangan. Kita kalau cerita dengan orang-orang miskin, jangan ceritalah kita mempunyai kereta Mercedes, kereta apa semua tuan-tuan. Kalau kita bercerita dengan gaji orang yang B40 ni, tak payahlah kita cerita pendapatan kita sehari 5,000, 10,000, bagi kat isteri kita berapa ribu. Ini cerita ni cerita orang jahiliah lah tuan-tuan. Cerita masyarakat yang dilaknat oleh Allah SWT, macam Uqbah bin Abi Mu'ayt ni. Tak payahlah kita contohilah hidup Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, serba sederhana. Pernah datang Jibril untuk menawarkan kepada Nabi, apakah engkau nak aku tukarkan bukit ini menjadi gunung emas untukmu wahai Muhammad, mudah bagimu kerja dakwah. Kita kalau sebut pada ini, ramai orang berfikiran nak kena kaya dulu baru nak buat masjid. Sebenarnya kekayaan tidaklah menjamin kita untuk jadi orang beriman. Banyak cerita kekayaan dalam Quran ni menjerumuskan orang itu dalam kemurkaan Allah sebenarnya. Seperti Firaun ke, Qarun ke, Haman, semua cerita-cerita sinonim dengan takabur ni, tak ada baiknya tuan-tuan. Madailah kita dalam hidup ni, ista'inu ala qada'i hawaijikum bil kitman. Madailah kita pada hari ni untuk menyembunyikan nikmat Allah kepada kita, untuk tak payah tayang-tayang pada orang. Jadi apa yang diceritakan di sini tentang Uqbah bin Abi Mu'ayt adalah seorang musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Ni ada beberapa orang yang disebut oleh Ibn Hisham yang merupakan musuh tegar Islam, musuh tegar Rasulullah SAW. Antaranya Abu Lahab, Abul Hakam, iaitu yang telah kita bincangkan kisahnya tentang Amr bin Hisham, Abu Jahal. Kemudian kita bincang juga tentang Uqbah bin Abi Mu'ayt. Kemudian kita bincang juga tentang Abul Ashda' Al-Hudhali. Ini semua merupakan orang yang dekat dengan Nabi SAW, tapi pemusuhannya terhadap Islam sangat dahsyat sekali, seperti yang telah kita bincangkan kisah-kisah dalam kuliah-kuliah lalu. Baik, kalau kita nak tahu tuan-tuan, kata Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, sebenarnya Uqbah bin Abi Mu'ayt ini bukanlah keluarga yang betul tuan-tuan. Ini bukanlah orang yang hebat. Beliau ni sebenarnya kalau diperhatikan, asal-usulnya orang Arab sangat mengambil berat bab keturunan, dipanggil nasab. Ilmu nasab ni ilmu penting. Imam Syafi'i antara yang sangat menguasai ilmu nasab. Ketika Imam Syafi'i sampai di Mesir, beliau bertemu antara orang yang paling alim dalam bab nasab, namanya Muhammad bin Ishaq. Muhammad bin Ishaq ni terkemuka dengan ilmu nasabnya, ilmu ansabnya yang luar biasa. Semua orang takut nak bincang dengan dia kerana keilmuannya dalam bidang keluarga orang Arab. Ni bapaknya siapa, datuknya siapa, daripada bani apa, kabilah apa. Ini satu ilmu yang penting dalam ilmu hadis sebenarnya, untuk mengenali tentang riwayat rijal. Maka bila Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada Imam Syafi'i tentang nasab, maka Imam Syafi'i dengan simpelnya menjawab, nasab orang lelaki ni semua orang tahu, mari kita bincang nasab orang perempuan. Terkejut Muhammad bin Ishaq. Dia merasakan bahawa dia menguasai sangat. Dia nak seolah macam nak cabar Imam Syafi'i. Dia kata, mari kita bincang dengan nasab. Dia kata, ilmu tentang lelaki ni, dia bin siapa sampai kepada kaum Arab, daripada kaum Quraisy ke Bani Tamim ke apa ke, itu biasa, itu semua orang tahu. Mari kita bincang keturunan orang perempuan nak. Ini perempuan ni bapaknya siapa, datuknya siapa nak, maknya siapa, kita bincang bahagian orang perempuan. Terkejut Muhammad bin Ishaq tuan-tuan. Mulai hari itu dia berkata, demi Allah aku takkan cuba untuk compete dengan Syafi'i lagi, Muhammad bin Idris Syafi'i, kerana memanglah dia seorang satu karamah, seorang lelaki karamah, mukjizat Rasulullah SAW masih ada sampai ke hari ini dengan orang seperti dia. Memang aku takut. Lepas tu langsung Muhammad Ishaq tak buka mulut lagi tuan-tuan terhadap Imam Syafi'i kita. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka Ta'ala. Ini ingatan yang luar biasa Allah kurniakan sebagai bukti kebenaran Islam, yang mana Allah nyatakan, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran, kami menjaga Al-Quran. Dengan ada orang-orang yang pelik-pelik macam ni tuan-tuan. Imam Bukhari ketika sampai di Baghdad, maka orang di Baghdad semua cuba untuk
mengusiknya, mengujinya. Mereka mendatangkan 100 orang tuan-tuan untuk membawakan sanad yang telah pun dia terputar belikkan, dia terbalikkan. Sepatutnya daripada A kepada B kepada C kepada D kepada 10 orang. 10 sanad itu diputar belikkan, dia terbalikkan. Yang pertama baca, yang kedua baca, yang ketiga baca, yang keempat baca, yang ke-10 baca. Maka Imam Bukhari mengatakan aku tidak tahu. Maka orang-orang di Baghdad mengatakan tengok dia tak tahu. Kita kena faham orang yang bijak mengatakan aku tidak tahu bukan bererti ilmu tu tiada. Ini manhaj para muhadithin. Kalau mereka mengatakan aku tidak tahu, maknanya tiada. Tapi kita kalau hidup pada akhir zaman ni, kita sebut aku tak tahu, maka orang kata kita orang jahil lah tuan-tuan. Apa nak buat, terlalu banyak orang jahil pada hari ni. Tapi kalau imam besar macam Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, kalau mereka berkata aku tidak tahu, itu berarti tiada. Aku tidak tahu, ia ada dalam khazanah Islam, itu maksud mereka. Tapi kalau kita sebut pada ini aku tidak tahu, ustaz tu tak tahu. Habis ustaz mana tahu? Ustaz yang suka mengada-ngadakan cerita, yang suka entah mana-mana rujukan diambilnya, itu yang kita sanjung dan kita puja. Salah tuan-tuan. Imam Syafi'i pernah berkata, kullu ma siwa al-Qur'ani masyghalatun illa al-fiqh illa al-hadith wal fiqh fi ad-din. Imam Syafi'i pernah berkata, sesungguhnya selain daripada Quran dan juga hadis itu merupakan perkara-perkara yang melalaikan, kecuali lah hadis dan juga fiqh dalam agama. Sungguhnya ilmu itu innal ilma ma qala haddathana. Sungguhnya ilmu itu bila kita mengatakan dia datang daripada siapa, sanadnya siapa, kitab apa, siapa pengarangnya, itu ilmu. Bukan mengarang-arang cerita-cerita dongengan tuan-tuan, Nabi Ibrahim datang ke Malaysia, ini cuma mengarut semua, tak payahlah tuan-tuan, tak ada faedah tuan. Apa faedah kepada kita tentang Illuminati, tentang vaksin itu tak perlu buat, ini mengarutlah tuan-tuan cerita. Kita nak dengar cerita vaksin ni, dengar daripada mufti lah, dengar daripada yang paling otoriti dalam agama lah. Tak payahlah dengar fulan bin fulan, tak sesiapa nak bercerita entah mana rujukannya. Lebih malang lagi kalau dia menjadikan bahan itu untuk menjadi tarikan kepada dia. Kerana banyak orang akhir zaman ni khalif tu'raf kaedahnya. Buatlah benda pelik sikit, nanti orang sanjung kamu, orang kenal kamu, orang viral kamu. Kita cerita buat daripada rujukan-rujukan, orang tak mau dengar, kan orang suka berkhayal dalam ilmu, dalam dunia imajinasi pada hari ini, dunia khayalan pada hari ini. Lagi banyak cerita mengarut, lagi orang suka. Lagi banyak cerita dongengan entah mana-mana rujukan, lagi orang sanjung. Kan marah ni tuan, geram tuan. Jadi bila kita baca kitab-kitab hadis, baca kitab-kitab tafsir, orang tak mau dengar, berat, susah nak faham. Tapi kalau cerita mengarut itu, ramai-ramai hadis suka, gelak ketawa. Apa dapat tuan-tuan? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Jadi balik kepada cerita ilmu nasab yang berkaitan dengan Uqbah bin Abi Mu'id ini. Menurut para ulama hadis, ulama sirah yang menceritakan maghazi, bahawa Uqbah ni merupakan seorang anak yang boleh kita kata daripada keturunan luar nikah. Kerana datuknya adalah seorang pedagang, pergi ke daerah Syria, negara Syam. Maka dia telah mengadakan hubungan luar nikah, zina dengan seorang hamba, yang hamba itu mempunyai suami. Dia berzina dengan perempuan Yahudi itu, lalu dapatlah anak dan kemudian dia bawa dia ke Mekah. Daripada itulah menjadi datuk kepada Uqbah bin Abi Mu'id ini tuan-tuan. Jadi seorang lelaki yang keturunan yang sangat buruk, macamlah Kamal Ataturk yang telah menjahanamkan kerajaan Islam Osmaniyah, menjatuhkan khilafah Osmaniyah. Ini orang yang sedemikian mempunyai silsilah keluarga nasab yang buruk sebenarnya untuk tuan-tuan. Jadi Uqbah bin Abi Mu'id ini lahir daripada keturunan yang penzina, datuknya penzina, dapat anak-anaknya itu kemudian kerana kekayaan datuknya itu diwarisi sampailah kepada Uqbah bin Abi Mu'id, iaitu seorang yang sangat celaka dan dilaknat oleh Allah SWT dan Rasulnya. Banyak kejahatannya kepada Islam. Jadi balik kepada ayat ni tadi, ayat ke-18 yang sedang kita bacakan, ini merupakan satu persisian berlaku di antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Uqbah, iaitu bila berlaku pergeseran itu, Sayyidina Ali mengatakan, siapa engkau? Maka Sayyidina Ali ni kita tahu seorang pemuda yang berani, seorang pemuda yang sangat tegas, seorang pemuda yang sangat tangkas. Maka dia berdebat dengan Uqbah yang merupakan seorang yang ternama dengan kekayaannya, orang pandang ketokohannya, orang pandang kedudukannya. Sayyidina Ali siapa? Orang muda, keluarganya pun miskin. Tapi Sayyidina Ali ni untuk Islam dia sanggup untuk mempertahankannya. Dia bertegang leher dengan Uqbah, beraninya Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni tuan-tuan.
Jadi dalam kitab-kitab tafsir kita dapat lihat bagaimana Uqbah berkata, engkau siapa? Aku orang kaya, aku orang ternama, aku punya pengikut. Engkau siapa? Maka Sayyidina Ali telah mengatakan, aku mukmin, engkau fasik. Berani Sayyidina Ali, tuan-tuan. Aku mukmin, engkau fasik. Maka terkejut Uqbah bin Mu'min mendengar kata-kata itu. Lalu Allah Ta'ala pun menurunkan ayat menunjukkan bahawa benarlah kata-kata Sayyidina Ali itu, afaman kana mu'minan kaman kana fasiqa la yastawun. Orang beriman sama dengan orang fasik. Orang fasik ni saya telah jelaskan. Fasik ini merujuk kepada orang beriman yang melakukan kejahatan dan tidak bertaubat, dipanggil fasik. Dan orang kafir sendiri dipanggil fasik. Orang munafik juga dipanggil fasik. Jadi fasik ini apa-apa yang berkaitan dengan keluarnya dari landasan, dan keluar pada landasan keimanan, berarti dia ni orang kafir. Kalau dia dah beriman tapi buat perkara-perkara mungkar, dipanggil fasik. Kalau orang-orang munafik, memang sudah tentu dia orang fasik kerana dia tidak mengikut landasan yang betul. Jadi Allah menyatakan di sini, apakah orang beriman dengan orang fasik itu sama? Mereka tidak sama, la yastawun. Jadi dalam bahasa Arab kita dapat lihat di sini Allah gunakan sirah mufrad, mu'minan dengan fasikan. Tapi kenapa di hujung Allah sebut la yastawun? Patutnya la yastawiyani lah. Kalau kita belajar bahasa Arab, yastawi, yastawiyani, yastawun. Kenapa pula la yastawun Allah sebut kat sini? Jadi kat sini siratul ifrad bermakna jam'i. Ini satu usul dalam bahasa Arab, disebut balaghahnya. Jadi dia sebut satu tapi merujuk kepada banyak. Ya. Jadi kita pun kadang-kadang gunakan bahasa yang sama dalam penggunaan harian kita. Orang Melayu, kita sebut Melayu kan, Melayu mesti berani. Melayu tu maknanya ramailah. Jadi kita sebut orang Melayu, kita sebut Melayu saja. Jadi ini satu bentuk dalam mana-mana bahasa di dunia pun ada, tuan-tuan. La yastawun, mereka tidak sama. Ammal ladzina amanu wa 'amilus salihati falahum jannatul ma'wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang beriman mengerjakan amal salih, bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa mereka kerjakan. Jadi orang beriman akan masuk dalam syurga. Ma'wa ni dalam perkataan yang digunakan oleh Al-Quran yang merujuk kepada tempat tinggal. Kerana kata Imam Zamakhsyari dalam tafsirnya, Allah menggunakan perkataan ma'wa ni bagi menunjukkan kepada syurga. Contohnya kita dapat perhatikan dalam surah An-Najm ayat ke-13 hingga 15. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Nabi Muhammad SAW ketika peristiwa Mi'raj naik ke langit dapat naik sampai sidratul muntaha dan dapat melihat syurga ma'wa. Jadi dinamakan demikian, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, disebut perkataan ma'wa kerana ilaiha ta'wi arwahus syuhada. Jannatul ma'wa itu tempat yang diberikan untuk orang-orang yang akan duduk ruh para syuhada. Jadi ta'wi ilaiha arwahus syuhada, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dan dikatakan bahawa Jannatul Ma'wa ni adalah satu syurga yang duduk di kanan arash. Jannatul Firdaus duduk dekat arash betul-betul, dan Jannatul Ma'wa duduk di kanan arash, kata Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Malah esok saya akan sebut untuk tuan-tuan nama-nama syurga yang lain, Jannatul Salam, Darussalam, Jannatul Aden. InsyaAllah kita akan bincang sedikit dengan izin Allah malah esok. Jadi Quri'a Jannatul Ma'wa ala Tauhid. Disebut perkataan Jannatul Ma'wa ni merujuk kepada Tauhid, mufrad. Jannatul Ma'wa ala nuzulan ata'an bi'amalihim. Jadi bila Allah SWT menyatakan kat sini, bila diberikan kepada orang beriman, nuzulan bima kanu ya'malun. Nuzul ni dalam bahasa Arab sebut perkataan turun. Kita belajar nuzul Quran. Jadi biasanya perkataan nuzul ini merujuk kepada tempat sebagai tetamu. Jadi bagaimana tetamu datang ke satu tempat, tentulah dihargai, diberi kepadanya kemuliaan, diberi kepadanya penghargaan, diberi kepadanya, kalau kita pergi ke program-program orang-orang kenamaan pada hari kahwin anak mereka, ke hari jadi, ke macam-macam hadiah kita dapat. Jadi demikianlah sambutan untuk orang beriman ni, seperti yang pernah kita bincang dalam surah Az-Zumar yang lalu. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ila jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ini adalah kedudukan orang yang beriman. Jadi insyaAllah malam esok saya akan huraikan kenapa untuk orang fasik pun disebut perkataan ma'wa. Tadi kita nyatakan ma'wa ni adalah merujuk kepada tempat tinggal yang baik. Kenapa pula orang kafir pun, orang yang ahli maksiat pun akan disediakan untuk mereka ma'wa, tapi ma'wa mereka adalah jahannam. Untuk orang beriman, ma'wa mereka merupakan Jannatul Aden, tapi untuk si kafir, si munafik, si fasik, mereka juga dapat ma'wa, tapi ma'wa mereka jahannam. Kenapa disebut kata ma'wa? Sedangkan ma'wa tadi kita nyatakan ia biasanya merujuk kepada kenikmatan, keseronokan, kegembiraan.
Kita akan lihat uslub Quran dalam penerangan perkara-perkara semikian. Jadi setakat ini saja dulu untuk tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berkati kuliah kita, beri pada kita kefahaman, beri pada kita kesempatan untuk mengamalkan Islam, memahami. Tiada yang lebih indah dalam hidup ni bila kita memahami kalam Tuhan dengan sebaik-baiknya. Jangan lupa tuan-tuan, seperti yang ada ni, anak-anak kita belum ke sekolah, dapatkan buku-buku latihan dari Telaga Biru dengan menziarahi www.telagabiru.com.my. Ada bagai-bagai buku, bukan saja bahasa Arab, pendidikan Islam, malahan maths ada, sains, geografi, sejarah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, semua ada. Beli secara online, kami akan hantar ke rumah. Dapatkan daripada www.telagabiru.com.my. Dan bagi tuan-tuan yang ingin melakukan korban, jangan lupa Zazan Travel mengadakannya di banyak tempat seperti Yaman, seperti di Mekah, seperti di Sudan, seperti di Syria agak mahal sikit kan, mereka baru saja mereka mengalami peperangan yang dahsyat, maka binatang ternak sukar untuk didapatkan. Tapi anda tuan-tuan nak buat di Syria, kami amat mengalu-alukan. Sila hubungi Zahzan Travel pada nama yang telah disebutkan tadi, nombor telefon yang tuan-tuan dah sedia maklum, boleh WhatsApp, nanti kami uruskan. Nak banyak kelebihan, mudah-mudahan di Mekah capai niat tuan-tuan. Bukan saja ibadah sembahyang itu 100,000, mudah-mudahan korban yang tuan-tuan lakukan pun mencapai pahala seperti itu, kata sebahagian daripada para ulama. Dan di Mekah banyak orang yang kesusahan sekarang kerana tiada trip umrah dan juga haji. Orang-orang yang duduk di sana, pelarian, suaka politik yang tak ada kerja. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang tuan-tuan lakukan, korban bersama kami dapat kami menyara, membantu, meringankan beban saudara-saudara kita se-Islam yang berada di Mekah. Sekian tuan-tuan. Jangan lupa dapatkan birkah Habat Sauda dari Zahzan Travel. Ada bagi hadiah yang diperuntukkan. Demikian juga siapa yang nak buat korban, dan anda yang anak-anak kita dekat rumah tak ada aktiviti, tolonglah jangan keberatan, jangan menangguh untuk menziarahi www.telagabiru.com.my. Ada banyak buku-buku yang disediakan daripada 1 sampai 6, tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Sekian tuan-tuan, terima kasih. Azina Abdul Aziz, Isa Manap, terima kasih semua. Cikgu Ruhaya Talib, barakallahu fikum. Hanisa Nazar, Sauda, Nur Syikin Husin. Jadi mudah-mudahan Allah berkati kita. InsyaAllah esok saya akan ceritakan kenapakah neraka pun dipanggil sebagai ma'wah. Dan di samping tu kita juga akan menjelaskan lebih lanjut tentang perbezaan dari sudut apa yang disebut oleh Allah SWT kat sini untuk orang beriman, untuk orang fasik. Sapina Yusof, terima kasih. Jangan lupa share video ni kepada teman-teman yang lain. Ali Sadiqin, Rizwan Abdul Aziz, Ruqiyah Samad. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'uha illa anta wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darki syaqa wa su'il qada wa shamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam min sayyi'il asqam. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafarta wa la maridan illa shafaita wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la musibatan illa nafasta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah ila daitaha wa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama kita menangguh kuliah dengan membaca suratul Antas bi kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Izzuddin, lama tak jumpa. Nora Yunus, Suzirawati Yahya, Suzi Daniel, Syeda Arafidi, Puan Hamisa, Muhammad Asri, Hafizah Jazuri, terima kasih semua. Ustaz Syafiq Murad, Ustazah Umul Fatih yang rajin menyalin doa-doa kita, dan juga kuliah kita, Suhaila Muhammad Yusuf, Nur Haida. InsyaAllah mudah-mudahan saya dapat terbitkan tafsir surah Al-Isra, tafsir surah Zumar, hasil catatan daripada Umul Fatih. Terima kasih banyak Puan Nurilis. Terima kasih semua. Suzi Daniel, Hanisa binti Alias, Ustaz Faiz, terima kasih semua. Kakak sayang Ummu Nuair, Muhammad Fazli Ahmad, terima kasih. Tak sempat nak sebut nama seorang. Yad Abdullah, Puan Yad, kadang kami dalam doa ya Puan Yad. Tini Rahayu, Jana Yusof, terima kasih. Sahabat yang minta kita doakan juga. Jangan lupa tuan-tuan, esok hari Isnin, bagi yang belum mempersiapkan puasa 6, tolong lengkapkan
Bagi siapa yang dah lengkapkan pun, dialu-alukan untuk puasa hari Isnin. Doalah untuk keluarga kita, untuk diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, sekian orang baik yang kita, mungkin pekerja-pekerja kita, ya, umat Islam keseluruhannya, pemimpin-pemimpin kita. Doakan untuk semua yang sedang diuji sekarang dengan ujian COVID yang belum selesai, tuan-tuan, ya. Jadi jangan lupa, doa orang yang musafir, doa orang yang berpuasa sangat dimustajabkan oleh Allah. Di samping orang musafir, di samping ayah untuk anaknya atau ibu untuk anaknya. Jadi jangan abaikan kesempatan peluang keemasan ni. Esok Isnin, mari kita puasa sama. Kita doalah moga-moga Allah mengangkat ujian ini pada kita dan keseluruhan umat Islam. Sekian tuan-tuan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.